Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Rubi Sofian berserta dengan pasangan kumpulan saya Muhammad Amal bin Abdul Rahim. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan dan berkongsi ilmu berkaitan dengan kaedah pendidikan kualitatif bersempena dengan tugasan kami untuk subjek kaedah pendidikan di Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Pengertian kaedah penyelidikan berdasarkan para sarjana. Hemstedler, 1970. Penyelidikan merupakan aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan kaedah mengenal pasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjana-sarjana di dalam bidang tersebut. Wolf, 1975. Penyelidikan adalah suatu penyiasatan atau uji kaji yang bertujuan menemui dan menginterpretasikan fakta-fakta, mengulang semula teori yang diterima di dalam penemuan baru atau amalan penggunaan teori atau undang-undang dan peraturan baru atau yang digunapakai semula. Muhammad Majid, 1968. Penyelidikan sebagai cara untuk memperolehi pengetahuan baru. Ahmad Mahzan, tahun 2000. Penyelidikan didefinisikan sebagai aktiviti yang teratur bagi mencari jawapan kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan tentang sesuatu masalah yang hakikinya atau tabiinya sudah dikenal pasti. Perbezaan antara kaedah pendidikan kualitatif dan juga kuantitatif. Daripada aspek pembandingan, fokus kajian kualitatif berbentuk kualiti, manakala kuantitatif berbentuk kuantiti. Asal falsafah kualitatif berbentuk fenomenologi, interaksionisme dan juga simbolik, manakala bagi kuantitatif berbentuk positivism, empiricism logical. Bagi matlamat kualitatif berbentuk pemahaman, deskripsi, penerokaan, makna dan juga pembinaan hipotesis. Manakala kuantitatif berbentuk ramalan, kawalan, deskripsi, pengesahan dan juga pengujian hipotesis. Ciri-ciri reka bentuk kualitatif adalah berbentuk fleksibel dan juga berkembang, manakala kuantitatif berbentuk struktur dan juga ditetapkan lebih awal. Bagi persempulan pula, kualitatif berbentuk kecil, bukan rawak dan mempunyai tujuan serta teorikal. Kuantitatif pula berbentuk dalam skala yang besar, secara rawak dan juga representatif. Bagi pengumpulan data pula, kualitatif akan menjadikan penyelidik sebagai instrumen utama serta membuat temu bual, pemerhatian dan juga mengumpul dokumen. Bagi kuantitatif pula, pengumpulan data berbentuk skala, ujian, soal selidik, tinjauan serta beberapa kemahiran komputer. Abstrak dalam penulisan tesis kajian penyelidikan. Yang pertama, abstrak adalah bahagian inti dari setiap penulisan. Yang kedua, mengandungi susunan tetap yang terdiri dari susunan konsep, pernyataan masalah, metod dan hasil. Yang ketiga, bertujuan untuk membangunkan pemahaman tentang membuat abstrak dari sesuatu karya ilmiah. Yang keempat, pendahuluan dalam ilmiah, artikel atau laporan penelitian. Malah abstrak juga adalah bahagian paling penting untuk pembaca agar dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi isi dasar dokumen tersebut secara tepat. Yang kelima, perlu ditulis dengan pernyataan yang jelas selain memperhatikan apa inti dokumen itu. Yang keenam, merupakan konsep penting dalam ilmiah tetapi agak sulit untuk mendefinisikan dengan jelas. Yang ketujuh, biasanya abstrak ini dibuat dalam dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dan tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana. Yang terakhir, penggunaan dua bahasa ini dimaksudkan agar karya ilmiah atau laporan penelitian dapat digunakan dengan baik oleh orang-orang yang berasal dari negara tempat laporan penelitian tersebut dibuat maupun oleh orang-orang yang berasal dari negara di luar tempat laporan penelitian tersebut dibuat.
Kepentingan literatur dalam penulisan tesis. Pertama, membantu seorang penyelidik mendapatkan idea yang jelas tentang pemboleh ubah yang penting dalam sesuatu persoalan yang ingin dikaji. Kedua, membantu penyelidik membuat definisi ataupun istilah konsep-konsep penting dalam suatu kajian. Ketiga, menentukan makna dan hubungan pemboleh ubah dalam setiap kajian. Ketiga, dapat membezakan apa yang telah dikaji dengan apa yang dikaji. Kepentingan reka bentuk kajian dalam penulisan teks kajian. Yang pertama, mengenal pasti dan menjelaskan masalah sosial yang lebih kompleks. Yang kedua, mengenal pasti hasil-hasil daripada sesuatu program yang tidak dijangka. Yang ketiga, dapat membantu dalam mengesan kelemahan program, yakni boleh mengesan ketidaktekanan dan konflik yang mempengaruhi program. Yang keempat, menyediakan cara-cara mengkaji sesuatu masalah dalam bentuk kes. Dan yang terakhir, dapat mengesan bagaimana sesuatu program atau polisi berubah di setiap peringkat pelaksanaannya. Kesimpulan yang boleh kami ambil di sini ialah, selepas apa yang telah kami kaji dalam tugasan ini, kami dapat mengenal pasti perbezaan di antara kualitatif dan juga kuantitatif. Selain itu, kami juga dapat mengetahui abstrak yang terdapat di dalam penulisan yang mengandungi susunan tetap yang terdiri dari susunan konsep, penyataan masalah, metod dan hasil. Di samping itu, kami juga dapat mengetahui kepentingan literatur agar dapat menulis dengan baik dalam kajian penyelidikan akan datang. Akhir sekali, mengetahui reka bentuk kajian dalam penulisan teks kajian agar dapat mengenal pasti dan menjelaskan masalah sosial yang lebih kompleks. Sekian, Assalamualaikum.